Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan peperiksaan percubaan bagi negeri Terengganu untuk tahun 2019. Jadi kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, antara nilai berikut yang manakah sama dengan 300 milisaat. Okey, jadi 300 milisaat. 300 milisaat dia bersamaan dengan apa ni? 300 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, mili adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi kita boleh ringkaskan sebagai 3 darab 10 kuasa negatif 1 saat. Okey, ini boleh masukkan dalam kalkulator sahaja. Jadi jawapannya adalah D. Kita tengok pada soalan yang kedua, kuantiti manakah yang merupakan kuantiti skala? Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kuantiti, kita tengok setiap satu, kita tengok daripada yang bawah ni, daya. Daya sudah tentu bukan kuantiti skala, kerana daya dia bergantung kepada arah. Momentum pun sama juga, dia bergantung kepada arah. Hal laju, okey, hal laju dia adalah kuantiti vektor. Okey, kita tahu dia punya pasangan dia untuk kuantiti skala adalah laju. Jadi jawapannya adalah beza keupayaan. Kita tengok pada soalan yang ketiga, rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang kesan daya terhadap gerakan objek troli yang berlainan jisim ditolak oleh jumlah daya yang sama. Okey, jumlah daya yang sama berlainan jisim. Jadi, soalannya, antara pemboleh ubah berikut yang manakah betul? Okey, kita ada dimanipulasikan, bergerak balas dan juga dimalarkan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat soalan ini, yang dimalarkan adalah daya, iaitu 8 Newton untuk kedua-dua kes. Yang berubah adalah dia punya jisim bagi objek yang ditolak ini. Okey, jadi dia punya bergerak balas adalah gerakan objek itulah, iaitu pecutan. Jadi kalau kita tengok jawapan yang betul, dimanipulasikan adalah jisim. Jadi ini betul. Daya yang dikenakan untuk bergerak balas ini salah. Okey, jadi D jawapannya adalah D. Kita tengok pada soalan yang keempat. Rajah menunjukkan seorang gadis sedang memutarkan payung untuk menyingkirkan titisan air hujan. Okey, jadi apakah konsep fizik yang terlibat dalam situasi di atas? Kalau kita tengok air dekat payung ni, dia akan duduk dekat payung, dia akan berada pada payung. Tapi bila dia pusingkan, maka air tu dia akan ikut payung ni. Ataupun dia sebenarnya dia akan duduk dekat tempat asalnya, kerana payung ni kita pusingkan dengan laju. Jadi bila kita buat begitu, kita pusing-pusingkan, air ni dia akan tertolak ataupun dia akan ditolak keluar daripada payung tersebut. Jadi kesan ini kita kenali sebagai kesan inersia. Soalan yang kelima, daya dikenakan ke atas suatu jasad. Antara yang berikut, yang manakah tidak akan berlaku? Yang manakah tidak akan berlaku? Jadi kita tengok soalan ini. Bila kita kenakan daya, apa yang akan berlaku? Okey, dia nak apa yang tidak akan berlaku ya. Jadi ini kita kena highlight ya. Pastikan kita tidak buat yang silap. Okey, jadi kalau kita tengok soalan yang pertama, jasad semakin laju. Maksudnya dia punya laju dia berubah, dan kita tahu bahawa daya ini dia bersamaan dengan jisim darab dengan pecutan. Jadi bila kita kenakan daya, kita boleh tingkatkan dia punya pecutan, dan kita tahu bahawa pecutan adalah kadar perubahan hal laju, iaitu V tolak U per T. Jadi bila ada pecutan, maka akan ada perubahan hal laju. Jadi maksudnya jasad semakin laju adalah jawapan yang betul. Yang kedua, bentuk jasad berubah. Okey, jadi bila kita kenakan daya, contoh kepada plastisin, okey, benda yang lembut. Bila kita kenakan daya, kita tahu bahawa objek ini dia akan berubah bentuk. Dia akan berubah bentuk. Sekarang kita tengok jisim jasad berkurang. Okey, yang ini dia kurang tepat ya, kerana bila kita kenakan daya, kita tidak mengeluarkan ataupun kita tidak pecahkan bahan tersebut. Okey, jadi jisim dia tidak berkurang. Jadi ini tidak akan berlaku. Jisim objek tu dia sentiasa sama. Kalau kita tengok yang D, arah gerakan jasad berubah. Okey, ini betul. Sebagai contoh, jika kita gerak ke kanan dan kemudian kita kenakan daya ke kiri, okey, kita kenakan daya yang kuat, maka objek ini dia boleh terpantul ke belakang balik. Maksudnya arah gerakan dia boleh berubah. Jadi jawapannya adalah C.
Kita tengok pada soalan yang ke-6. Rajah menunjukkan seorang pelajar sedang melontar telur ke arah sehelai kain yang dipegang oleh dua rakannya. Jadi kita ada kain yang dipegang oleh dua orang dan kita ada seorang lagi dia membaling telur ke arah kain tersebut. Jadi kita tengok pada soalannya, antara yang berikut yang manakah menerangkan mengapa telur itu tidak pecah. Jadi kenapa bila kita baling dekat kain dia tidak pecah? Ya, kalau kita lontar ke bawah kita tahu dia akan pecah. Jadi kita tengok pada pilihan jawapan. Yang A, kedua-dua kain dan kulit telur dibuat daripada bahan yang lembut. Okey, yang ini dia walaupun yang ini sebenarnya dia tak tepat itu kain memang lembut dan kulit telur dia tidak lembut dia keras. Okey, jadi ini kurang tepatlah. Kita tengok pada jawapan yang B, telur itu mempunyai momentum yang boleh diabaikan. Okey, ini kurang tepat kerana telur ini dia dilontarkan dengan laju dan kita tahu P bersamaan dengan mv dan telur ini pun dia mempunyai jisim. Okey, dan jisim dia tidaklah terlalu kecil. Dan bila dikenakan dengan hal laju yang tinggi, bila kita baling dengan hal laju yang tinggi, maka momentum dia juga akan naik. Jadi kita tak boleh nak abaikan momentum bagi telur. Contoh macam momentum yang kita boleh abaikan adalah seperti semut ataupun nyamuk. Okey, kalau nyamuk ini dia datang ke kita dengan hal laju yang sangat-sangat pantas pun kita tak rasa. Kerana apa? Kerana momentumnya boleh diabaikan. Okey, kerana jisimnya terlalu kecil. Sedangkan telur ini jisimnya agak besar. Jadi jawapan untuk B juga salah, kurang tepat. Kita tengok jawapan C. Kain itu memanjangkan masa perlanggaran, maka daya impuls dikurangkan. Okey, jadi bila kita sebut tentang daya impuls, F bersamaan dengan mv tolak dengan mu bahagi dengan T. Jadi bila kita tingkatkan masa, maka daya ini akan berkurang. Maksudnya daya yang dikenakan pada telur ni oleh kain ini akan berkurang. Jadi sebab itulah telur ini dia tidak pecah. Kerana masa yang diambil adalah panjang. Okay? Kalau kita pegang kayu ke, kita pegang besi ke kan, papan kayu ke, kita baling sudah tentu dia akan pecah. Kerana apa? Kerana masa perlanggaran ini sangat-sangat singkat. Okay? Berbanding dengan kain yang mana dia boleh gerak ke belakang selepas dia dibaling oleh telur. Jadi jawapan untuk C adalah tepat. Kita tengok pada jawapan D, kain itu memendekkan masa perlanggaran. Okey, ini kurang tepat. Dia sebenarnya dia memanjangkan masa perlanggaran. Jadi jawapannya adalah C. Kita tengok pada soalan yang ke-7. Ini soalan pengiraan. Raja menunjukkan sebuah roket bermula dengan hal laju 3000 meter per saat. Jadi ini adalah hal laju awal. Kita dah berikan di bawah ini. Dan kemudiannya memecut secara seragam pada 25 meter per saat kuasa 2 ke atas. Okey, jadi dia pecut ke atas dengan pecutan ini. Okey, yang ini kita tidak perlu mengambil kira graviti. Okey, kita tidak perlu mengambil kira graviti kerana dia telah pun menghitung graviti ke dalam pecutannya. Jadi dia telah berikan nilai pecutan termasuk dengan pecutan graviti dalam nilai 25 ini. Jadi soalannya, berapakah laju roket selepas 5 minit? Jadi kita ada lagi satu maklumat iaitu T bersamaan dengan 5 minit. Okey, kita nak tahu hal laju roket selepas 5 minit iaitu nilai V. Jadi kalau kita tengok, kita nak tahu V, kita ada maklumat tentang U, A dan juga T. Okey. Jadi kita boleh gunakan persamaan V bersamaan dengan U tambah AT. Mudah saja. Jadi kita gantikan nilai dia. U bersamaan dengan 3000 tambah dengan A. A adalah 25. Okey, jadi cikgu gunakan kalau kita tengok ya, U ini adalah positif dan roket ini bergerak ke atas. Sama juga macam A. Okey, A ini positif dan bergerak ke atas. Jadi kita punya keadaan positif adalah ke atas. Jadi kalau hal lajunya ke atas maka ia adalah positif. Kita tengok 2, okey 25. Ini untuk pecutan darab dengan T. T adalah 5 minit. Okey, 5 minit kita tak boleh guna dalam minit. Kita perlu guna dalam saat. Jadi 5 minit dalam saat adalah 300. Okey. Okey, sebab dia darab dengan 60 saat untuk 1 minit. Jadi kita darab dengan 300. Maka jawapannya adalah 10,500 meter per saat.
Jadi ini adalah dia punya hal laju yang naik ke atas. Dan kita tahu bahawa dia naik ke atas berdasarkan jawapan kita yang positif ni, maka dia sedang bergerak ke atas. Jadi untuk B ni dia kurang tepat ya, kerana B ni bermaksud dia jatuh ke bawah dengan hal laju yang berikut. Okay, jadi jawapannya adalah D. Soalan yang ke-8. Rajah menunjukkan sebuah kapal terbang pada ketinggian tertentu pada hal laju seragam. Okey. Hal laju seragam. Hal laju seragam membawa maksud pecutan adalah sifar. Jadi soalannya adalah daya adalah seimbang apabila apa dia? Okey, daya adalah seimbang bermaksud dia punya jumlah daya ataupun daya bersih dia. Kita tulis macam ni. Okey. Jumlah daya dia adalah sifar ya. Okey, jadi kita tengok jawapan mana yang betul. Okey, tengok jawapan A pun dah betul. Daya bersih adalah sifar. Okey, daya bersih ini adalah jumlah keseluruhan daya dia adalah sifar. Jadi jawapannya adalah A. Kita tengok pada B, daya bersih adalah lebih besar daripada daya geseran. Okey, ini kurang tepat. Jika daya bersih lebih besar daripada daya geseran, maksudnya ini kurang tepat lah. Maksudnya keseluruhan daya dia akan bertindak ke arah ke depan lah. Daya bersih sama dengan daya geseran. Ini pun kurang tepat ya. Dia sebenarnya bukan daya bersih yang sama dengan daya geseran, tetapi daya tujah yang bersama dengan daya geseran. Okey. Kalau dia kata kalau dekat kita punya kapal terbang tu ada dua daya, iaitu daya tujah dan daya geseran. Jadi daya adalah seimbang apabila yang pertama daya bersih sifar. Okey, daya bersih adalah sifar. Yang kedua adalah daya tujah bersamaan dengan daya geseran. Okey, bukan daya bersih, daya geseran. Bukan daya bersih ya. Kalau yang ini kurang tepat kerana dia kata daya bersih, sepatutnya adalah daya tujah. Dan yang D, daya bersih kurang daripada daya geseran, ini pun dia kurang tepat. Okey, dia boleh jadi daya bersih ini masih ada nilai walaupun dia kurang daripada daya geseran. Jadi kurang tepatlah. Okey, jadi jawapannya adalah A. Soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan seorang pelajar dengan jisim 70 kg memanjat tangga dengan ketinggian 4 meter. Okey, jadi ini konsep tenaga. Konsep kerja. Apakah kerja yang dilakukan oleh lelaki itu untuk naik ke atas? Okey. Jadi walaupun dia naik secara pada satu sudut, tetapi kita hanya perlu kira kerja yang dilakukan untuk dia naik sebanyak 4 meter. Jadi apakah kerja yang berkaitan dengan dia punya ketinggian? Okey, jadi kita tahu bahawa kerja ini F, kerja adalah W bersamaan dengan F darab dengan S. Okey, daya darab dengan sesaran dia. Jadi daya di sini adalah daya berat dia. Okey, berat kawan kita ni. Dan kita tahu bahawa daya berat adalah mg. Okey, darab dengan ketinggian dia iaitu h. Yang ini pun sebenarnya adalah tenaga keupayaan graviti. Jadi jawapannya adalah 70 darab dengan 10 iaitu graviti darab dengan 4 meter. Maka jawapannya adalah 2800 Joule. Okey, jawapannya adalah C. Mudah je kan? Soalan yang terakhir, soalan yang ke-10. Hubungan antara daya regangan dengan pemanjangan X satu spring diberi oleh persamaan F sama dengan Kx. Jadi ini adalah hukum apa ni? Ini adalah hukum Hooke. Okey, soalannya di mana K adalah pemalas. Apakah unit SI bagi K? Okey. Jadi kita tengok K ni dia bersamaan dengan daya bahagi X. Okey, cikgu pindahkan X ke bawah. Jadi daya unitnya adalah Newton dan X unit dia adalah pemanjangan iaitu meter. Okey, meter -1. Jadi kalau kita tengok unit SI dia, kita tak boleh guna sentimeter ya, sebab sentimeter bukan unit SI. Dia bukan unit SI bagi pemanjangan. Jadi jawapannya adalah Newton per meter. Okey. A sudah kurang tepat kerana cm bukan unit SI. Jadi jawapannya adalah D. Okey, jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Anda boleh mengakses soalan yang ke-11 dan seterusnya dengan menjadi ahli mudahnya fizik.